إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hendaklah kamu tahu. Sambung lagi pada muka surat 4. Di tengah tu kata Tok Diskam, hendaklah, yakni wajiblah kamu tahu, yakni kamu belajar sehingga kamu tahu, serta kamu i'tikad pula di dalam hati kamu akan bahawasanya ada Allah Ta'ala Tuhan kita itu sedia kala. Ada Tuhan kita itu, ada Allah Ta'ala Tuhan kita itu sedia kala lagi. Berarti situ. Tu. Apa duk sebut ada Allah Ta'ala Tuhan kita itu sedia kala lagi. Ini isyarat kata Tok Diskamnya, nak isyarat kata sifat sedia. Sedia sini hak terjemah daripada Arab dengan makna al-qidamu. Qaduma yaqdumu qidaman fahuwa qadimun. Qidam. Terjemah daripada Arabnya qidam artinya sedia. Maka sifat sedia, sifat kidam dan lagi akan sifat baqa. Dua-dua sifat ni sebenarnya ialah makna yang telah pun kita mengerti pada perbahasan sifat wujud. Tetapi kerana apakah ulama dia tidak memadakan kita dengan mengetahui secara lazim. Secara lazimnya artinya kita tahu dah makna dia pada sifat wujud, tak perlu lagi kita nak bahas sifat kidam dan baqa. Ini kerana kata Imam Sanusi, li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam ilmu ini besar merbahayanya. Kebahayaan atau mara bahayanya orang panggil kesalahan dalam ilmu akidah ni sangat besar. Maka kerana itulah ulama tidak memadakan kita tu mengetahui dengan secara lazim. Secara lazimnya secara auto. Dah kita reti dah wajibal wujud. Wajib ada Allah Ta'ala tu dengan makna wajibal wujud. Wajib ada. Apa makna wajib ada? Yani tak terima tak ada. Tak terima tak ada bila? Tak terima tak ada yang dahulu. Maknanya adamus sabiq ternafi adamus sabiq.
Dan tak terima ada Allah Ta'ala tu dihubungi oleh tiada. Artinya ternafi adamul lahiq. Itu. Kalau gitunya dua makna tu kita telah reti dah tu. Nah, itulah makna bagi sifat qidam dan baqa. Nah. Tiba-tibanya alim ulama kita pergi ulai lagi pada sifat qidam dan baqa. Kenapa? Tu. Kerana kesalahan di dalam ilmu ini, li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Karena salah dalam ilmu akidah ni besar mara bahayanya. Maka kerana itulah ulama'nya tidak memadakan kita tu mengetahui dengan secara lazim. Dengan secara lazim, automatik itu tak boleh. Mesti dengan secara tafsili, dengan secara satu persatu. Maka kerana itu untuk diskennya dia mari ibarat ada Allah Ta'ala Tuhan kita. Bukan nak cara ada lah ni. Nak cara sifat lain pula. Iaitu sifat qidam, sedia. Itu. Bahkan apa disebut ada Allah Ta'ala Tuhan kita itu sedia kala lagi. Ini karenanya nak faham kata bahawasanya makna qidam ni sebenarnya telah pun kita mengetahui pada sifat wujud. Tetapi ulamanya tidak memadakan kita hanya mengetahui makna dengan secara lazim. Itu. Kenapa tidak memada? Li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam ilmu akidah ni besar mara bahayanya. Baik. Kalau gitu wajiblah kamu tahu yang ni hendaklah yang ni wajiblah kamu tahu yang ni kamu belajar sehingga kamu tahu. Bila kamu tahu, wajib pula kamu i'tiqad, kamu pegang dalam hati kamu akan bahawasanya ada Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala tu Tuhan kita lah. Ada Allah Ta'ala Tuhan kita itu sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Apa makna sedia kala sini? Al-qidamu sini dengan makna qidam zati. Qidam ngerti. Apa? Sedia bahasa zat. Tu dengan makna ada muftitah. Ataupun boleh juga ada muftitahil wujud, ketiadaan pembukaan bagi ada. Boleh juga kata itu. Ataupun dengan ibarat yang lainnya boleh kita kata apa makna qidam? Adamu awwaliyatil wujud, ketiadaan permulaan bagi ada. Atau boleh juga kita kata la awwala li wujudihi. Boleh juga. Nak sebut makna tak apa belaka lah kerana makna tu lah itu. Nak kata ada muftitahil wujud boleh, tidak ada pembukaan bagi ada, boleh. Nak kata ada muawwaliyatil wujud, tidak ada permulaan bagi ada pun boleh. Atau la awwala li wujudihi, tidak ada awal bagi adanya Allah Ta'ala. Itu boleh tak? Tu. Tu. Bukanlah seperti kita. Main api lah. Tu. Lagu mana? Bukan seperti kita tu. Bukanlah seperti kita ni. Bukanlah seperti ada kita. Itu ni. Bukanlah seperti ada kita. Lagu mana? Bukanlah seperti ada kita. Yang ni seperti ada kita ni. Ni dahulunya. Dahulunya ni orang panggil tafsir bagi kata seperti kita ini seperti wujud kita, seperti ada kita. Lagu mana seperti ada kita? Nak tafsir kata seperti ada kita ni lagu ni. Dahulunya kita ni tak ada. Tak ada tu macam tak ada deh. Tak ada. Dahulunya kita tak ada. Kemudian ada. Tu dulunya tak ada. Apa saya dekat belum daripada 31/8/89 tu tak ada lah. Tu siapa masa 31/8/89 tu bit saya. Artinya dulu saya tak ada, kemudiannya ada. Itu dia panggil wujud kita. Ada kita tu dahulunya tak ada, kemudiannya ada. Artinya ada kita tu ada permulaan bagi ada. Ada pembukaan bagi ada. Tu ada awal bagi ada. Tu dia panggil apa? Hadis. Ataupun hudus. Tu. Orang yang bersifat dengan hudus tu dia panggil hadis lah. Tu gitu. Baik. Tu. Dahulu lagu mana seperti wujud kita, seperti ada kita? Dahulunya tak ada,
kemudian ada. Bukan begitu. Itu bukan begitu tu. Nak takkid lagi pada kata bukanlah seperti kita. Bukan begitu tu orang panggil nak takkid, nak menguatkan lagi, nak mengkuatkan lagi. Nafi bukanlah seperti wujud kita. Nak tafsir lagi, yakni ada Allah Ta'ala itu bukanlah mari daripada tak ada yang dahulu daripadanya, daripada ada. Nya tu kembali pada ada. Tu bukan. Yakni ada Allah Ta'ala tu. Wujud Allah Ta'ala ada tak? Ada. Kita pun ada. Kita pun ada. Tapi ada Allah Ta'ala tu bukan mari daripada tak ada yang dahulu daripadanya, daripada ada. Artinya tidak orang panggil terdahulu oleh tiada. Ni orang panggil ternafi adamus sabiq. Maka makna ni sebenarnya kita telah faham dah pada sifat wujud ni. Maka kerana itulah ulama'nya dia tidak memadahkan kita tu mengetahui dengan secara lazim, maka dibahas lagi dalam sifat sedia, dalam sifat qidam. Bersalahan ini tak serupa lah. Bersalahan yang ini tak serupa akan ada kita ini. Bersalahan kita ini tak serupa lah ada Allah Ta'ala tu akan dengan akan ada kita ini. Kesemuanya ada kita tu mari daripada tak ada dahulu. Semuanya mari pada tak ada dulu. Langit, bumi, tak kira. Apa saja. Walaupun benda tu kita tak nampak surat beranak dia. Apa kita ni tahulah kita ada surat beranak. Artinya kita tahu kata belum pada tarikh surat beranak kita tu kita tak ada. Lepas tu hak jenis tak ada surat beranak, langit, bumi ni nak tahu di mana kata dia tu baru. Tahu kata berubah. Dah berubah. Tu. Sebab itulah ulama mantik susun qadiyah. Muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah apa semua tu. Muqaddam tali apa semua tu. Hak biasa kita duk dengar tu kan. Al-alamu mutaghayyirun, bermula alam ini berubah. Kita tengok dengan mata kita sendiri, tengok alam ni berubah tak? Berubah dah. Pagi, petang, siang, malam, gelap, cerah, hujan, panas, ikut pergi. Berubah. Al-alamu mutaghayyirun, alam ini berubah, bermula alam ini berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, tiap-tiap yang berubah itu baharu. Apa makna baru? Ya ni ada awal bagi ada. Ada dia mari ikut tak ada. Gitu. Tu. For kita kata kita jumpa anak baby ke, ikutlah siapa hok duk buat. Jumpa bayi ke ataupun anak kucing ke. Cuba tengok kita tak tahu surat beranak dia tu bila lahir. Pun tak tahu tu kita tahu kata dia baharu kerana apa? Kerana lama kelamaan dia berubah. Tu kita duk ambil baby tu umur berapa masa tu? Contoh, kita duk ambil baby tu umur sebulan. Setahun dia tidak duduk serupa dengan sebulan dah. Sebulan lagi dah. Umur 2 tahun tidak duduk sebulan. Umur berapa dah ni? Umur 40 dah. Umur baby lagi dah ada gitu. Dia berubah. Itu nak kata bahawasanya walaupun tak ada surat beranak, pasti baru tu kenapa? Berubah. Artinya benda koding tak berubah. Gitu lah. Benda hak bersifat dengan kidam tu tak berubah zat dan sifat-sifat dia. Adapun benda hak bersifat dengan hudus dengan baharu ni pastilah berubah. Itu. Tu wa kullu mutaghayyirin hadisun. Maka dapatlah satunya natijahnya al-alamu hadisun, alam ini baharu. Wa kullu hadisin, dan tiap-tiap yang baru fala buddalahu sani'un, tak dapat tidak pasti ada yang mengada. Pasti ada yang mengada. Tak mungkin dia ada tu jadi sendiri. Tak mungkin. Tak boleh terima dengan akal kita sesuatu benda tu ada jadi sendiri. Ada kesan dengan tanpa ada yang memberi kesan. Tak boleh terima dengan kepala otak kita. Maka sebab tu kalau Allah Ta'ala tidak sedia, tidak kidam, maka dia tu hudus, baharu. Maka kalau dia baharu, pastilah ada yang mengada dia. Tu lagi akal. Tengok. Kesemuanya kita ni
Mari daripada tak ada dahulu, lepas itu baru ada. Lepas daripada tak ada tu baru ada. Tu tengok. Habis itu. Kemudiannya fikiran dan suluhan pada menyabitkan sedia Allah Ta'ala itu ialah. Ni nak menyata dalil. Kerana tiap-tiap akidah kita pegang ni mesti berdasar dengan dalil. Tapi apa dalil yang dikehendak di sini? Iaitu dalil ijmali. Dalil ada dua. Dalil tafsili, dalil ijmali. Dalil tafsili ni dalil yang mampulah oleh sahibud dalil tadi. Tuan yang empunya dalil tadi tu menghuraikan wajah istidlal dia. Wajhud dilalah atau wajah istidlal dia tu yang mampu hurai. Serta mampu pula nak menjawab bangkangan i'tirad mu'tarid. Bangkangan jawab, nak jawab kritikan orang tu dia mampu. Itu dia panggil dalil tafsili. Itu. Adapun dalil ijmali ni, dalil yang lemahlah oleh tuan empunya dalil daripada menghurai akan wajah istidlal. Atau mampu menghurai tetapi tidak boleh menjawab apabila ada orang yang mengkritik. Itu dia panggil dalil ijmali. Maka hak fardu ain kita kena mengaji ni ialah dalil ijmali saja. Bukan dalil tafsili dak. Dalil tafsili itu fardu kifayah. Fardu kifayah kan? Fardu kifayah tu bila? Bila ada orang yang telah menyelesaikan. Kerana fardu kifayah ni idza qamal ba'du saqata 'anil baqina. Itu dia panggil fardu kifayah. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri. Apabila ada yang telah menunaikan, yang telah mendirikan, yang telah mengerjakan kefarduan tadi tu dalam jarak masafatil qasri. Dalam jarak dua marhalah tu ada seorang yang alim ilmu kalam. Ada yang betul-betul orang panggil menguasai dalil tafsili tadi. Barulah saqata 'anil baqina. Gugurlah kewajipan tadi daripada orang tinggal lagi. Orang lain tak wajib dah. Tu baru jadi fardu kifayah. Kalau tidak ada langsung dalam jarak masafatul qasri, dua marhalah tak ada seka buta apa hak pandai dalil tafsili, berdosa habis hak mana ada duduk dalam jarak masafatil qasri. Itu dia panggil fardu kifayah. Beringat molek tu. Bab fok kita kadang-kadang tak faham fardu kifayah kata. Fardu kifayah itu ada tu. Aduk main ada lah tu. Jangan. Tu habis. Bermula fikiran. Kita fikir dengan akal kita dan suluhan. Kita suluh dengan kepala otak, dengan akal kita, basirah kita pada menyabit, pada mengisbat, pada menetapkan. Tu. Sedianya mesti kidamnya Allah Ta'ala, mesti sedianya Allah Ta'ala itu ialah kalau tu orang panggil fardu takdir. Kalau dia yakni Allah Ta'ala itu tak sedia, kalau Allah Ta'ala tu tidak kidam, kalau Allah Ta'ala tu tidak kidam zati, tidak sedia bahasa zati, bahasa sengoti, tidak sedia bahasa zat dia. Kerana kidam ni ada juga makna lain. Mana? Kidam zamani, kidam idafi. Kidam zamani ini dengan makna sedia, dengan makna lama masa. Paling kurang setahun. Dalam kalau fuqaha, ulama fiqh nak sabit kata lama tu setahun haul dia. Maka boleh panggil sedia lah. Tu. Atau sedia dengan makna idafi, mana buat nisbah, buat banding, buat adu. Pak dengan anak, mana dulu sedia? Sedia pak pada anak. Tu bukan sedia hak kita nak ni. Sedia hak kita nak ni kidam zati. Mana kidam zati? Adamu iftitahil wujudi, aw adamu awaliyati, aw la awwala li wujudihi. Itu dia panggil sedia zati. Tidak ada pembukaan bagi ada, tidak ada bangsa permulaan bagi ada, tidak ada awal bagi adanya Allah Ta'ala. Itu. Yani ada dia tidak mari ku tak ada. Kalau kita fardu takdir kata Allah Ta'ala tu tak sedia. Tuhan tak sedia kita kata. Tu kalulah dia Allah Ta'ala itu tak sedia begitu, tentulah baru. Kalau Tuhan tidak kidam pasti hudus. Itu. Kalau Tuhan tidak qadim pasti hadis. Itu. Kenapa? Karena tidak ada benda hadut tengah dah. Tu.
La wasitata bainahuma. Tidak ada benda hak duk tengah-tengah, tak ada. Tak ada benda hak duk tengah. Ya pasti kalau jatuh tak tina. Kalau tina tak jatuh. Itu. Tapi hak tu tak lewat misal itu kerana apa hak tu khunsa ke. Khunsa apa yang ada wadah ada muskil. Tapi nak ayatnya dia dua ni dia berlawannya tak ada hak duk tengah. Tak ada hak duk tengah. Dia ada pelbagai istilah lah. Tu tinggi lagi lah. Kalau dalam kitab Syarah Sanusiyah tu dia ada wak marilah. Naqidi mutalaziman itu. Naqidaini diddani mutalazimani itu perbahasa panjang. Mana lawa tu lawa hak jenis naqi ke jenis di ke itu atau mutalaziman ke dia ada perbahasa lain lah. Dah perbahasa panjang sikit tu. Jadi kalau kita bahas tu tak habis kita ni. Kita hanya daurah saja ni. Daurah. Dia supaya kita kata putih dengan hitam. Putih bukan lawa bagi hitam. Putih lawa dia tak putih. Tak putih tu apa? Oh banyak. Hitam, biru, kuning, merah tu. Ya ada lagi ada tengah-tengah. Tu dia panggil naqid. Ada pun dik itu dia tak ada dah duduk tengah. Kalau tak sedia baru. Kalau baru tak sedia. Itu dia dua tu. Tu. Dia tak boleh nak hipus sekali. Ad-diddani la yajtami'ani. Benda hak berlawan ni bahasa dik tak boleh berhipus sekali. Kalau dia sedia, tak baru. Kalau kita kata, takut dia tak sedia. Baru dia. Kata. Tentulah baru. Sebab dia kata tentulah baru. Dah. Baru dengan mana ada awal bagi ada permulaan bagi ada pembukaan bagi ada. Ada bangsa permulaan bagi ada. Ada dia tu mari daripada tak ada. Itu. Maka tentulah adanya Allah Ta'ala itu dah kalau dia baru, tentulah adanya Allah Ta'ala itu dengan sebab ada tukar yang membuatkan dia. Tentu dah ada orang panggil tukar yang membuatkan dia Allah Ta'ala tu. Kita sebut dah wa kullu hadisin fala buddalahu sani'u. Tu. Apa maksud istilah wujud di antara dua Adam itu Adam? Apa tu? Apa maksud istilah ada di antara dua tak ada tu tak ada? Itu orang panggil tu cakapan orang Ahlus Sufi tu. Cakapan Ahlus Sufi. Mana ada dikapit dengan dua tak ada. Mana? Tak ada adamus sabiq wa adamil lahiq. Ada kita ni dikapit, dihimpit, dicelah antara dua tak ada. Mana? Tak ada yang dahulu, lagi akhir pun tak ada. Mana kita ni ada kita tu dihimpit dengan dua tak ada. Maka hakikat kita tu ialah tak ada. Itu. Tapi sebenarnya tak ada, ulama sufi sebut kita tu tak ada. Tak ada situ tu bukan tak ada sengoti. Tak ada tu dengan makna kita tu tu ada kita tu bukan ada hakiki. Ada kita tu ada majazi. Tu dalam istilah ilmu tasawuf jangan kita capur. Sebab itulah apabila kita capur jadi bening lalulah. Sebab apabila kita mengaji ilmu usuluddin, kita ni ada ni, bukan tak ada. Tak ada apa pun ada. Ulama usuluddin kata kita ni ada. Ada alam ini. Mana dalil ada mesti Allah Ta'ala kuasa dan tentu tidak dia lemah. Ada alam ini. Ada alam ini tu yang menunjuk kata mesti Allah Ta'ala tu kuasa tentu tidak dia lemah. Mesti Allah Ta'ala tu ada tentu tidak dia tak ada. Mesti Allah Ta'ala sedia tentu tidak dia baru. Ada alam ini bukan alam ni. Ada alam ni. Jadi alam ni ada tak? Ada. Ada mati. Itu dalam ilmu usuluddin. Ada kita tu ada sungguh. Tuhan yang mengada. Tapi di sisi ulama tasawufnya, pada pandang mata batin hati dia, kita ni dikapit dengan dua tak ada. Kira-kira hakikat kita tu tak ada. Itu orang panggil jangan kita pergi capur capur perbahasa lah.
Kalau tidak jadi peningnya dia. Tu. Pak kita pun mula nak marah orang tasawuf. Apa pula kita tak ada? Kita ada ni. Ada juga orang yang ambil ilmu tasawuf campur dalam ilmu suludin jadi pening habis licin. Jadi kucawak yo habis. Tu. Bila kita mengaji ilmu tasawuf, ya betul. Kita faham mustalahat dia. Ada mustalahat. Setiap ilmu tu dia ada istilah-istilah yang telah dijadikan sebagai makna yang di sisi ahli fan ilmu tersebut, ahli mata pelajaran ilmu tersebut. Lagu tu. Nah, jadi tak ada apa tanya tu, tak ada boleh lah, tak ada betul lah tu. Tanya nak jelas kata. Jadi apa makna ada wujud di antara dua Adam itu dengan makna tak ada dengan makna Adam? Itu di sisi ulama hakikat, ulama tasawuf. Ulama tasawuf tu kenapa mereka pandang musyahadah ni batin hati. Adapun ulama usuluddin, ulama akidah, ulama tauhid, musyahadah mereka dengan mata kepala. Itu. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab tasawuf, bila sebut kata musyahadah itu basirah, bukan basar. Kalau dalam ilmu usuluddin bila disebutkan musyahadah itu bukan basar, basirah. Jadi jangan orang panggil kucawak yo. Capu habis segala mak neka jangan. Itu jadi pening kita nanti. Baik. Kalau Tuhan tu baru, tentu ada yang mengada. Tentu ada tukar yang membuatkan dia Allah Ta'ala. Tak dapat tidak lah. Tu kenapa? Tadi kan? Wa kullu hadithin, dan tiap-tiap benda baru, fala buddalahu sani'un, maka tak dapat tidak baginya itu ada sani', ada yang mengada, ada yang mencipta. Maka bila kita kata Tuhan tu tidak kidam, nescaya dia baru, dan bila dia baru pasti ada yang membuatkan dia, maka membawa kepada punah dan rosak fikiran kita, rosaklah kepala otak kita jadi gila habis lah. Kenapa jadi rosak? Tak boleh nak terima. Kerana bohong, pelawah hangit. Bohong yang difikir itu. Mana yang difikir itu? Iaitu yang difikir itu. Tukang yang membuat dia Allah itu pun ada tukang yang membuat dia juga. Tengok. Bila kita kata Allah tu Tuhan, tiba-tiba dianya tidak kidam, pasti dia hadis, pasti dia hudus, pasti dia baru. Kalau dia tidak qadim, pasti dia hadis. Bila dia tidak qadim, pasti dia hadis. Maka bila dia hadis, dia baru, pasti ada yang mengadakan dia. Yang mengadakan dia tu juga Tuhan lah. Dah dia pun Tuhan, ni pun Tuhan juga lah. Dah dia yang menciptakan Allah. Maka sama pada dakwa ketuhanan, pasti juga yang mengadakan Tuhan juga ada yang mengada dia, baru supaya Tuhan juga. Tengok. Tu. Maka tak sunyilah daripada tukang. Ya, wak tukang dua. Mana? Tak sunyi daripada ada tukar. Tukar mana? Yang terlebih tua dan terlebih dahulu hingga tidak ada kesudahan dan su. Tidak ada kesudahan dan tak ada su. Su tu ringkasan daripada kesudahan lah. Tu. Ini orang panggil apa? Tasalsul dia panggil. Tasalsul ni artinya bertiti tali, berhubung-hubung tanpa ada kesudahan. Tu. Maka benda tu tak mungkin orang panggil boleh bercambah kok balik atas. Dia pasti kena bercambah kok balik bawah. Dia mesti kena ada suk kok balik atas. Mesti ada suk kok balik atas. Dia benda ni bercambah kok balik bawah. Dia tak bercambah kok balik atas. Itu tengok. Maka tasasul ni mana orang panggil mustahilnya tasasul. Yakni pada dakwa tasasul tak boleh ada kesudahan. Tapi setiap benda hak kita cek tadi tu. Setiap orang panggil hak mengaku dia Tuhan tu sepatutnya suk dia dah. Allah kata saya lah Tuhan. Saya yang cipta awak.
Tiba-tibanya Allah pun baru juga. Maka ada yang mengada ke dia. Siapa? Zaid. Zaid kata saya Tuhan sebab saya hak ciptakan Allah. Oh, patut senyap di Zaid dah. Dah dia sama pada dakwa ke Tuhan ni. Ada pula yang mengada Zaid. Siapa? Khalik. Khalik kata, "Hai, saya lah Tuhan. Nah, saya hak cipta Khalik." Saya hak cipta Zaid. Khalik ayat. Nah, apa tu? Suk dah di Khalik. Dah sama pada dakwa ke Tuhan ni. Omar pun kata saya lah hak buat Khalik. Habis. Pak bila tak ada suk. Membawa tak ada Tuhan. Nah, maka mustahil orang panggil pada tasasul kerana beripung dua perkara berlawanan. Mana? Ada suk dengan tak ada suk. Ada kesudahan heretik. Mana? Pada dakwa ke Tuhan ni. Tapi tak ada kesudahan. Kenapa? Pada rupa tasalsul tak boleh ada kesudahan. Itu. Abang akhirnya natijah membawa kepada tak ada Tuhan. Dah. Hak ni ngaku Tuhan, dah sama pada dakwa ke Tuhan ni mesti ada yang mengada. Siapa tak tahu siapa ke mana hala. Berat mula gitu. Kat sini. Tu boleh terima apa letak agak-agak gitu. Tengok. Atau terpulang balik kepada yang muda. Yang ni tukang yang muda. Kita kata Tuhan tidak kidam. Dia hudus. Kalau dia hudus pasti ada yang mengada dia. Siapa yang buat Tuhan? Zaid. Zaid pun sama pada dakwa ketuhanan dengan Allah Ta'ala juga. Maka dia pun kena hudus. Dia pun kena baru. Maka siapa yang buat Zaid? Khalik. Khalik pun sama pada dakwa ketuhanan. Maka dia pun tak boleh kidam. Dia tak boleh sedia. Dia kena hudus. Kena baru juga. Pasal apa yang buat Khalik ni? Allah pula. Tu orang panggil kembali balik hak paling tukar hak muda ni. Orang panggil daurun, dia panggil daur. Tu. Tu. Tu dia panggil daur. Baik. Berkeliling, putar, berputar, daur dia panggil. Dialah siapa? Tukar yang muda itulah yang menjadikan yang tua, tukar hak tua dia. Tu. Jadi benih habis lah. Tukar hak muda pula buat hak tua. Hak tua buat hak muda buat hak tua. Orang panggil daur ni apa? Beripung dua perkara berlawanan juga mana? Dahulu dan kemudian. Bila sebut kata Allah dijadikan oleh Khalik, bermakna Khalik kena ada dulu, Allah ada kemudian. Bila sebut kata Khalik dijadikan oleh Allah, Allah ada dulu, Khalik ada kemudian. Siapa ada dulu? Siapa ada kemudian ni? Tak boleh nak ayat. Kenapa? Kerana boleh terima tak apa letak kita. Allah dijadikan oleh Khalik. Maknanya Allah ada dulu, Khalik ada kemudian. Khalik dijadikan oleh Allah. Allah dijadikan oleh Khalik. Khalik dijadikan oleh Allah. Allah dijadikan oleh Khalik. Tu. Allah dijadikan oleh Khalik. Bermakna Khalik ada dulu. Khalik lah kena ada dulu. Allah ada kemudian. Ni. Tu lagu tu. Allah ada lagi. Lepas tu Khalik pun buat Allah. Tu jadilah Allah. Khalik jadi siapa yang buat? Allah yang buat Khalik. Bermakna Allah ada dulu, Khalik ada kemudian. Jadi beripung dua perkara berlawanan ni. Mana? Dahulu dan kemudian pada satu masa. Timur dengan kepala harta. Jadi bau karut habis. Tu tengok. Hebat ulama kita ni. Maka kedua-dua ini mana? Tasalsul dan dur ni. Kedua-dua ini mana tukar hak membuat dia itu pun membuat hati. Maka kedua-dua ini. Kedua-dua ini mana? Maka kedua-dua ini yakni tak sunyi daripada tukar. Itu. Dan terpulang balik kepada tukar yang gitu. Itu kalau kita nak rajak dalam bahasa kita lah. Kalau nak senang agak, maka kedua-dua ini yakni daur dan tasalsul ni tentu tak boleh terima dengan kepala otak. Dan karut. Tak boleh terima, mudah karut. Terima juga tu gila lah. Orang kata saya ni ketika mak saya nak melahirkan saya lah jadi tok bidai. Boleh terima agak-agak dalam kepala otak. Kalau boleh terima tu cek dah gila. Sama dengan hak kecek tu juga. Ni. Kenapa? Beripun dua perkara berlawanan.
Saya ketika mana mak nak melahirkan saya, mak saya nak melahirkan saya, kecil duduk dalam perut mak. Saya je duduk bida, moh besar dah, duduk luar. Tengok. Beripung orang panggil besar katik, kecil katik. Beripung apa? Di dalam perut, di luar perut. Maka mustahil. Tak boleh terima. Ad-diddani la yajtami'ani. Benda hak berlawanan bahasa dik, tak boleh nak terima beripung sekali pada satu masa. Itulah. Kalau begitu Tuhan kita tak sedia itu bohong. Tuhan kita tak bersifat akidam zati itu tentu bohong, tentu tidak. Dan karuk juga. Kembali pada natijah lah. Ni orang panggil mengaji ni, kita bukan nak kalu-kalu hak Nabi larang tu, bukan kalu ni. Lau taftahu apa? Dalam hadis sebut tu, tuftahu fi'lu syaitan. Fi'lu syaitan tu. Lau yang membukakan perbuatan syaitan tu, kalulah saya muda. Itu Pak Wahabi duk guna hak tu, nak lari orang mengaji sifat 20. Ada pun kalu ni hak tu hajar, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadat illallah la fasadat, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadat. Itu kalau ada lagi pada langit bumi Tuhan lain pada Allah, hancur bu langit bumi. Tengok, Tuhan pun guna kalu, kita pun guna cara Quran. Kalu Tuhan tak sedia, dia baru. Kalau dia baru, tentu dah ada yang mengada. Yang mengada dia tu pula mesti berhajat kepada yang mengada. Kalau gigi tak suk, bawa tak ada Tuhan. Kalau klik ke Tuhan pula, Allah pula hak buat, membuat Tuhan. Jadi bengok tak nak terima ngapa lotok. Hak mana ada dulu, hak mana ada ke dia. Kalau gitu, kejaklah. Maka kejaklah sedianya. Yani yakinlah, tetaplah. Maka kejaplah ini, yakinlah dan tetaplah sedia, mesti sedianya ini mesti sedianya nya Allah. Dan apabila kejap yakin mesti sedianya nya Allah, tetaplah tak barunya. Tak baru Tuhan tu bukan mustahil, istihalatul mustahil. Kenapa yang molek tu? Tak baru tu istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil tu wajib. Dah. Mustahilnya mana? Baru tu mustahil. Tak baru tu istihalatul mustahil. Mana? Tak istihalah. Baru mustahil. Istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil wajib. Itu. Tetaplah tak barunya nya Allah. Tetaplah tak barunya nya Allah pun kejak jugalah. Dua-dua belah kena kejak. Dua-dua belah kena yakin. Mesti sedia Allah, tentu tidak Allah baru. Mesti kidam Allah, tentu tidak dia hudus. Itu. Kerana berlazim keduanya. Apa? Antara baru dengan sedia. Berlazim. Mana? Kalau tidak dia sedia, mesti dia baru. Kalau dia tidak baru, dia mesti sedia. Wallahu a'lam. Sambung lagi. Tapi molek agak ambil kaedah ni. Batulah kita tu tidak sedia. Nak tolak puak falasifah, puak ahli falsafah, dia kata alam ni qadim. Biqidamil alam. Puak falasifah dia kata kidam alam. Alam nak kidam lagu mana? Moga dia baru. Harus ada, harus tiada. Maka sebab itulah kaedah kita kena jaga juga sini. Kullu jaizin. Itu. Kullu bermula tiap-tiap jaizin. Yang bahasa harus. Atau kullu mumkinin. Tiap-tiap benda hak terima ada, terima tak ada. Atau kullu jaizin. Boleh tak? Tiap-tiap benda yang harus ada, harus tiada. Yastahilu qidamuhu. Tentu tidak sedianya. Tentu tak boleh nak terima nak kata sedia. Tu kan apa? Harus ada, harus tiada. Nak terima ada, terima tak ada. Tuhan tak terima nak kata tak ada. Tak terima sebelah tak ada. Tuhan tu terima sebelah ada semata-mata. Maka dia bukan jaiz, bukan mungkin. Dia tu wajibal wujud. Ada pun kita hak bahasa jaiz, bahasa mungkin ni, yastahilu qidamuhu. Tentu tidaklah oleh kidamnya. Habis. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, hendaklah kamu tahu, yakni kamu belajar sehingga kamu tahu, serta i'tiqad di dalam hati kamu,
akan bahawasanya Allah Ta'ala kekal hingga bila-bila pun tak hilang. Tafsir pada kata kekal. Ni masuk pada kata sifat baqa. Sifat baqa. Baqiya ya baqa baqaan. Apa makna baqa? Mana kekal ni terjemuh daripada baqa tu lah. Bukan akak tu kuih. Baqaun. Ba qaf alif hamzah. Bawah tu baqaun. Apa makna baqa? Adamu akhiriyatil wujudi. Ketiadaan bangsa akhir ada Allah Ta'ala. Atau la akhira li wujudihi. Tidak ada akhir bagi adanya Allah Ta'ala. Atau la akhira li wujudihi wa lam yataghayyar. Tu. Tidak ada akhir bagi ada Allah Ta'ala dan tak berubah. Tak berubah. Tak hilang. Kita berubah ke? Tu. Maka sebab tu baqa ni diiringkan setelah daripada kidam. Kenapa? Kulluma. Ni kaedah juga ni. Kulluma. Kulluma yattasifu bil qidami yattasifu lahu baqa'u aidan. Begitu. Kulluma yattasifu bi kulluma tiap-tiap barang yattasifu bil qidami disifatkan dengan sedia. Yattasifu bil baqa'i aidan disifatkan dengan baqa juga. Tu. Boh ke? Izan tafal qidamu. Boh ke ni kaedah izan tafal qidamu, apabila ternafinya kidam, intafal baqa'u aidan, maka ternafi juga baqa. Itu. Adapun kita tu bukan baqa, kita tu bukan baqa zati, kekal juga, tapi Tuhan tak kata kita tu baqa. Kita tu orang panggil diperkekalkan. Baqa juga mungkin baqa idafi, ataupun baqa majazi boleh juga kata kita. Baqa majazi atau baqa idafi. Dah. Masuk. Bukanlah seperti kita ini. Lagu mana seperti kita ini? Iaitu seperti kita ini adanya kita, sementara nanti hilang dan binasa. Bila tu hilang dan binasa? Bila sampai masa. Tak nanti kau binasa kau hilang, berubah tu sendiri. Kita duduk sini daripada pukul 9 suku ke 10 suku. Ada masa je sampai masa 10 suku habislah. Kalau nak katuk handphone nak klik tidur lah. Tu berubah tu. Apa tak lagi satu masanya hilang tu. Hilang tu, tak ada di dunia. Tu binasa tu. Tu kita. Adanya kita tu sementara nanti. Adanya kita tu sementara aja. Bukan ada selama-lama. Adanya kita tu sementara. Sementara mana? Nanti hilang dan binasa. Bila sampai masa. Bila sampai masa ajal. Tu. Bila ajalnya tak ada apalah. Hilang lah. Tak nak lari dah. Walau satu saat, walau satu nafas sekalipun. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Itu kan dalam Quran sebut. Adapun kalau gitu tengok lagu mana. Ada ke orang panggil hak dikekal kat Allah Ta'ala, kalau masuk syurga khalidina fiha abada. Sebab tu kita tu khalada yakhludu khuludan. Kita ulama'nya dia tak guna kita tu baqa. Dan kita tu khulud. Khalada yakhludu khuludan. Dalam Quran apa sebut? Bila masuklah syurga, masuk neraka hak kafir ke apa, masuklah neraka, hak mukmin hak berdosa ke apa masuk syurga. Khalidina fiha abada, kekalah di dalamnya selama-lamanya. Kekal tak? Kalau gitu tu dia sekarang kata adapun 10 perkara yang diistisna.
Istisna ni maknanya dikecualikan. Yang dikecualikan daripada binasa, itu maknanya. Adapun 10 perkara yang diistisna, yang dikecualikan daripada binasa, iaitu 10 perkara tu mana? Arash, makhluk Allah paling besar sekali, arsh. Kursi, nama kursi, bukan kursi yang kita duduk tu, bukan. Sebab Pak Wahabi bila sebut kata kursi, ada kursi kata. Arash, katil. Lepas tu loh, papan, meja, kolam, peng, pejabat tu ya. Berat. Jangan gitulah. Nama kursi, bukan kerusi yang kita duduk tu, bukan nama kursi. Nama kursi. Arash, syurga, neraka, ilah tu ada lagi lah. Ilah tu orang panggil harah harah rumuz, dia panggil harah rumuz. Rumuz tu makna ringkas ya. Harah rumuz daripada iqra ila akhirih. Itu bacalah hingga akhirnya. Mana? Arash, kursi, syurga, neraka, qalam, luh mahfuz. Lagi apa lagi? Jasad-jasad para nabi. Tu apa lagi? Sirat, mizan, lepas tu ajbuz dana. Ada 10 tu. Kalau nak tahunya, kalau nak ujirat betul tak betul tu, cuba buka lah kitab Faridatul Faraid. Maka kekalnya 10 perkara itu bersabit dengan Tuhan memberi kekalnya. Tuhan yang memperkekal itu. Jadi boleh tak Tuhan nak meniadakan arash, nak meniadakan syurga neraka? Kalau semata-mata nampakkan akal, haru. Bukan mustahil. Tapi bila ditilik pada janjian hukum syarak, maka orang panggil wajib aridi. Tu wajib aridi. Mana kekal syurga neraka tu wajib aridi. Wajib hak baru datang janjian daripada syarak. Tu jadi bukan kekal tu bahasa zat dia, tidak, diperkekalkan, itu maksud. Lepas tu hak kekal, so ngerti kekal siapa? Zat Allah Ta'ala aja. Maka sebab tu ayat kata kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap suatu tu atasnya fan, binasa semua sekali, melainkan 10 perkara tu tak binasa. Kerana apa? Kerana Tuhan yang memperkekalkan. Ikut semata-mata akal, harus juga binasa. Siapa hak betul-betul ngerti kekal sungguh? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal hanyalah zat Allah Ta'ala yang empunya kemuliaan. Itu. Maka yang benar-benar baqa zat hanya zat Allah Ta'ala saja. Baik. Bermula fikiran dan suluhan. Kita fikir dengan akal kita, suluh dengan kepala otak akal kita. Pada menyabit, pada nak mengisbat, nak menetapkan mesti kekalnya Allah Ta'ala itu, dan tentu tidak binasanya. Dua-dua tadi dah semua sebut. Macam kemarin lah. Satu dalil, dua madlul. Sebab tu, apakah orang panggil amalan yang paling banyak pahala? Iman dengan Allah Ta'ala. Ayul a'mali afdal ya Rasulullah? Sahabat tanya, apakah amalan yang lebih afdal ya Rasulullah? Al-imanu billah, beriman dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sedikit amalannya sedikit, mana? Hati je, tapi pahalanya banyak. Mengaji saja tapi pahala 4. Mana? Ngaji bab kidam, pahala dapat 4. Apa? I'tiqad wujubul wajib, i'tiqad istihalatul mustahil. Tahu dalil yang menunjukkan di atas mesti wujubul wajib dan tentu tidak mustahil, ada istihalatul mustahil. Tu satu perbahasan 4 pahala kita dapat. Tu lagu tu. Lagu mana? Iyalah tu fikiran suluhan akal kita duk fikir kata nak mengisbab, menetak kata mesti Allah Ta'ala tu kekal, tentu tidak dia binasa.
Kalau dia nyonya Allah Ta'ala binasa, yakni kalau dia tidak kekal, tentu dia binasa. Kalau dia nyonya binasa, tu dia hazah dah tu. Mukaddimah awal-awal, ya hazah, nak wirakah. Kita takdir sendirilah. Kalau Allah Ta'ala tak kekal, pasti binasa. Dua tu. Kalau dia nyonya Allah Ta'ala tu binasa dan hilang, maka tetaplah dia itu baru. Tu. Mesti dia baru. Kenapa berubah ke? Bukan dia. Bila dia baru, bukan dia. Sebab tu kata izan tafal baqa intafal qidamu aidan. Izan tafal qidamu intafal baqa'u aidan. Bila ternafinya baqa, ternafi qidam, ternafi baqa. Dah. Tu. Kalau dia tidak kekal, pasti dia tu binasa. Kalau dia binasa, maka dia tu baru. Dia tu baru. Sebab apa? Berubah ke? Berubah. Tu dia binasa. Dulunya ada dia pahilai. Ada berubah tu. Ada perubahan. Bila ada perubahan, wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap hak berubah tu baru. Tengok. Bila baru, bukan sedia. Bukan sedia. Kerana binasa dan hilang itu ialah dikatakan berat sebelah tak ada, di atas ada. Tu. Hilang binasa ni dikatakan berat sebelah tak ada, di atas ada. Ada dengan tak ada ni sama berat. Nak kata ni. Baknya tak ada, baknya ada. Ni. Benda harus ni, benda mungkin ni, ada dengan tak ada ni sama berat. Bak ada kita ni. Nanti ni ada. Bak berat pula aku tak ada. Tu. Itu. Kalau Tuhan je ni terima tak ada. Ada dia tu terima tak ada. Ada berhubung pula ada dia dengan tak ada. Mana terima adamul lahik, mana tak ada yang menghubungi dengan ada dia. Binasa dia. Maka kalau gitunya berat kok sebelah tak ada, di atas ada. Dah. Maka tetaplah dengan ada yang memberatkannya tak ada. Mesti ada yang membinasakan dia, yakni yang memberi binasanya Allah tu. Siapa yang menghilangkan Tuhan? Siapa yang membinasakan Tuhan? Siapa yang mematikan Tuhan? Siapa yang menghancurkan Tuhan? Itu tengok. Mesti ada yang memberi kesan tu. Tak boleh ada asar tak ada muasir. Tak. Tu. Kalau begitu adanya Allah yang sebelum binasanya itu pun dengan sebab ada yang memberat dia ada juga. Kalau dah tadi kita kata Allah Ta'ala tu dia ada. Ada pak dengan tak ada. Bermakna ada yang meniadakan Tuhan. Kalau gitu, ada dia hak sebelum dia tak ada. Ni dia tak ada ni, yang binasa. Ni ada. Kalau gitu ada dia hak sebelum dia tu binasa, tentu dah ada yang mengada juga. Tu maknanya nak sebut situ. Nampak dah? Tu kalau begitu adanya Allah tu yang sebelum binasanya Allah itu pun dengan sebab ada yang memberat dia Allah juga, yang memberatkan ada Allah Ta'ala tu juga. Bukan dia wajib lah. Tu tengok, bukan wajib. Mana Allah Ta'ala ada tu bukan wajib al-wujud, hanya mungkinul wujud. Terima ada, terima tak ada. Bukan wajib dan bangsa dia. Bukan wajib dan bukan bahasa dia. Tu bangsa dia tu mana bukan ada Tuhan tu, bukan ada zati, bukan ada bahasa dia, bukan. Lepas tu ada yang mengada. Kalau wajib dan bahasa dia, kalau Tuhan tu ada dia tu wajib, ada dia tu ada bahasa dia dah, bukan ada dia tu kerana ada yang mengada, tentulah tak putus dan tak hilang. Tentu dah ada dia tu tak putus dan tak hilang, tak binasa maknanya. Tu kalau begitu tentulah barunya Allah Ta'ala. Kalau begitu mana? Kalau binasa, kalau hilang, kalau putus,
tentulah barunya Allah Ta'ala. Nah, kalau Allah Ta'ala tu putus, binasa, hilang, maka barulah orang panggil Tuhan. Kenapa? Berubah. Mesti ada yang merubahkan dia. Maka tentu dah tidak sekali-kali. Tak boleh nak terima dengan kepala otak kita tu. Tadi gue isbat dah Tuhan tu sedia. Tiba-tiba baru pula dah. Kok mana lagu tu? Kenapa tidak terima sekali-kali? Tentu tidak sekali-kali. Kerana telah terdahulu jalan karuknya dan bohongnya. Kalau Tuhan tu binasa, dia tu baru. Kalau dia baru, dia tidak sedia. Kalau dia tidak sedia, tentu ada yang mengada. Kembali. Kemudian wallahu a'lam. Dan hendaklah kamu tahu dan kamu tu i'tiqad. Dan hendaklah yakni wajiblah kamu tahu ini, kamu belajar sehingga kamu tahu. Bila kamu tahu serta i'tiqad dalam hati kamu akan bahawasanya Allah Ta'ala bersalahan, ia ini tak serupa ia Allah dengan segala yang baru. Tak serupa dengan segala yang baru-baru. Ini orang panggil terjemah daripada mukhalafatuhu lil hawadis. Itu. Tu ulama itu tak kata mukhalafatuhu lil khalqi atau lil makhluqi. Dia kata. Kenapa? Karena hawadis tu lebih umum daripada makhluk. Tiap-tiap makhluk tentu hawadis, tentu hadis. Tapi tiap-tiap hawadis ada yang belum tentu makhluk. Tu tak payah kita bahas lah. Nak payah sikit. Tu. Macam kemarin tu ada orang tanya soalan. Saya tak terjawab kemarin. Dia mau tanya soalan. Apa nama tu? Ada tak di dalam ilmu akidah ni furu'? Ada tak dalam ilmu usuluddin ni furu'? Ataupun semuanya usul belaka? Dia ke dalam perbahasan ilmu usuluddin, dia ada furu', dia ada usul. Dia panggil usulul aqaid dan furu'ul aqaid. Mana usulul aqaid? Ni menetapkan sifat ni orang panggil usulul aqaid. Tak ada khilaf di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Allah ada, Allah mesti sedia, Allah mesti kekal, Allah mesti tak serupa yang baru. Sama. Itu dipanggil usulul aqaid. Hingga kalau berkelahi dalam usul ni, terkeluar dia daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dia panggil usulul aqaid. Kemudian mananya furu'ul aqaid? Cabang aqaid, cabang akidah. Furu'ul aqaid ni orang panggil masalah berkhilaf di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Seumpama sifat wujud tu, apakah hakikat dia? Itu katanya Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wujud-wujud ainul mawjud. Ada-ada tu kena ke dia ada. Mana? Zat tu dah. Tu. Lalu dibila sifat kenapa? Karena direti di benda lain, maka dikategorikan sifat ada tu ialah amrun i'tibari. Tu khilaf tu. Tu. Maturidiyah kata, ada tu bukan amrun i'tibari, bukan perkara hak dikira-kira pada akal saja, tapi amrun khariji, benda hak ada di luar daripada kepala, bukan ada sungguh di luar mata kepala. Setara mana sungguh dia? Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Dia panggil apa? Halun nafsiyah. Ni. Perkara-perkara ginilah orang panggil furu'ul aqaid. Jadi jangan ingat kata dalam ilmu usuluddin ni usul semua tak ada furu' dak. Ada furu'ul aqaid. Senang-senangnya benda hak ghawamid fi ilmil kalam, benda hak rumit-rumit dalam ilmu kalam, itu kebanyakannya ialah furu'ul aqaid, cabang-cabang akidah. Baik itu. Bersalahan ia Allah, yakni tak serupalah ia Allah tu akan segala yang baru. Tak serupa tu pada zatnya zat Allah. Tak serupa pada zatnya zat Allah. Zat Allah tak serupa dengan zat yang baru. Biasa tengok zat Allah dah, tengok zat yang baru. Di sinilah kena mengaji ilmu Maqulatul Ashar. Tu tengok.
Dan pada sifatnya, sifat Allah. Biasa tengok sifat Allah. Tak. Apa tu? Sifat yang baru biasa tengok tak? Tahu. Tu di sini wajib kena mengaji ilmu makulatul asyad. Dan pada af'alnya, yakni pada segala perbuatannya, perbuatan Allah. Maka sebab tu ilmu makulatul asyad tu membantu kita untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena dia tu memperkenalkan kita sekenal-kenalnya apakah yang ada pada setiap makhluk Allah. Dalam daripada makulatul jauhar, makulatul aina, makulatul mata, makulatul kami, makulatul infial. Banyaklah, ada 10 makulat ni. Tapi tidak fardu ain lah. Fardu kifayah yang mengaji tu. Tapi Fafak Wahabi dia tak mengaji ni, dia nganjing pula. Apa dok mengaji ilmu makulat, kulak. Jadi kulak dia kata. Dia tu. Ahbash pun tak ngaji ilmu makulatul asyad ni. Tu saya pelik kalau dia kata Ahbash ni hebat dalam ilmu usuluddin, ilmu kalam. Dah. Ahbash tak itu pun dia Allah maujud bila makan lah. Tu ya. Kerana apa tak serupa zat Allah akan zat yang baru? Kerana zat yang baru itu jirim. Mu tengoklah setiap makhluk. Tak segi jauh dirimu sendiri. Zat kita sendiri ni jirim tak? Jirim. Apa jirim? Yakni yang bertempat ia yang. Tu. Mana yang mutahayyiz, yang mengambil ruang kosong qadar teluh tubuh dia. Dengan membawa dirinya, dia kakak diri dia. Ni macam tubuh saya ni. Ni orang panggil zat ni jirim. Tubuh saya jirim, tubuh meja jirim meja, tubuh hamba jirim hamba, gitu. Ni kita, tubuh kita jirim kita, gitu. Dan zatnya zat Allah Ta'ala bukannya begitu. Zat Allah Ta'ala tidak berjirim. Maka sebab tu hak lazim bagi berjiring mana? Bertepak. Lawazim bagi berjiring antara salah satunya ialah bertempat. Maka tentu tidak Allah Ta'ala bertempat. Itu. Sebab tu saya kata Allah maujudun bila makan ini hanya satu juzuk perbahasan di dalam sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kita tu istilah kita mukhalafatuhu lil hawadis. Laisa kamislihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu istilah kita tu. Tu bukan Allah maujudun bila makanin sahaja. Tu. Baik, kita lewat dah ni 10:20. Kita berhenti situ dulu. Dan sifat yang baru itu arad. Makulatul arad ni lah keluar 9 makulat dia. Makulatul aina, makulatul kam, makulatul mata, makulatul tu panjang. Tu. Makulatul kaif. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung pula pada hari Jumaat. InsyaAllah kok sempat lah kok. Kalau baca cepat gini insyaAllah lah. Paling kurang pun kita sampai muka surat 14 insyaAllah. Kita target lah tu. Mudah-mudahan sampai muka surat 14 insyaAllah. Saya baca laju sikit nanti pada maknawiyah dan perbahasan perbahasan sam'i nubuwah dan sam'iyah. Ada sikit sam'iyah rasanya dia letak dalam ni insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu alhamdulillah.